kita tak nak buang masa. Kalau ikutkan tajuk tu, kita akan bincang dulu berkenaan dengan alif lam. Betul ya Puan Syazah? Alif lam. Okey, jadi saya buka nota untuk kita bincang sama-sama. Kalau rasa saya mengganggu tepi tu, beritahu, nanti saya buang gambar saya sendiri. Cuma saya suka kalau kita dapat saling melihat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulakan perbincangan kita dengan kita baca sama-sama Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Jadi mula-mula sekali kita nak tengok siapa alif dan siapa lam. Saya suka kalau ada interaction. Kalau sahabat-sahabat nak tanya, terus je tanya. Tak ada masalah untuk interrupt saya bercakap. Okey, kalau tengok di sini alif dan lam tu salah satu daripada 28 atau 29 atau 30 huruf hijaiyah. Jadi saya mulakan dengan pertanyaan pertama. Pada pandangan semua, huruf hijaiyah ada berapa sebenarnya? 28 ke? 29 ke? 30? 29 Ustaz. 29 29. Okey, dekat nota saya 28. Tapi ada 29. Okey, 29 daripada Puan Salihah. Ada pandangan lain tak yang mungkin saya rasa ada 30 lah macam tu. Sebenarnya ada berapa huruf hijaiyah? Okey, kita tengok ulama bahasa dia bersepakat bahawasanya huruf asas, maknanya huruf-huruf yang core bahasa Arab tu ada 28 je. Dan terdapat perbahasan bahawasanya ada di sana huruf-huruf tambahan. Macam lam alif tu sebenarnya gabungan lam dan alif. Maknanya asasnya 28. Itu ulama bahasa sepakat tentang huruf asas. Yang disebut oleh Puan Salihah tadi, bila mana huruf asas tu ditambah. Ini kita tengok depan ni. Huruf asas ialah alif ada hamzah dekat atas. Sebab orang Arab dia tak pernah guna alif di awal perkataan. Dia mesti hamzah. Okey, alif hamzah, batasa, sampai kat bawah tu kita tengok tak ada dua huruf yang biasa kita hafal, tak ada lam alif, tak ada hamzah. Mana pergi hamzah? Hamzah dekat atas alif. Jadi menurut pandangan ulama bahasa, hamzah ialah alif, alif ialah hamzah, sama je. Itu asas. Tetapi kata mereka bila bercakap maka dia sebenarnya ada 29. Ada 29 iaitu huruf-huruf yang saya sebut tadi campur dengan lam alif. Campur dengan lam alif. Ini pandangan siapa ni? Ini pandangan Imam Asim, Imam Nasr bin Asim Al-Laythi. Dia menyusun huruf-huruf pertuturan bahasa Arab. Dia kata sebenarnya alif tu yang terletak di awal itu sebenarnya hamzah. Huruf alif mat kat mana? Alif mat tu dalam lam alif. Dalam lam alif. Baik. Itu pandangan pertama. Sebab kita tengok patah balik tadi, dia kata alif sampai ya campur lam alif. Jadi alif pertama tu ialah hamzah. Manakala alif yang mat tu berada dalam lam alif. Kita kena pecahkan lam alif. Itu pandangan Imam Al-Laythi. Pandangan kedua yang kata dia ada 29, di sini pandangan yang majoriti. Ada jet kat rumah saya, bising sikit. Sekejap. Okey. Imam Al-Laythi yang kedua mengatakan bahawasanya 29 termasuk hamzah. Dia tak sebut lam alif. Lam alif tak ada. Dia kata alif betul-betul pure, batasa sampai dekat waw ha hamzah ya. Ini pandangan di Indonesia. Setahu saya ini 29-nya. Maknanya dia tak masukkan lam alif. Dia pisahkan hamzah dengan alif. Lam alif tidak wujud, dia cuma gabungan lam dengan alif. Manakala yang 30 tu ialah yang kita hafal lebih kecil. Alif bata termasuklah hamzah sekali, termasuklah lam alif sekali. Jadi maknanya betul semua. Kesimpulannya betul semua. 30 pun betul, 29 pun betul, 28 pun betul. Tapi bahasa yang tepat kita kata begini. Ulama bahasa sepakat huruf asas bahasa Arab ada 28. Jadi kalau tanya berapa? Kita kena jawab dengan mereka, huruf asasnya 28. Cuma ada tambahan lagi satu
yang mana ada ulama kata tambahan itu ialah hamzah yang dipisahkan dengan alif ataupun lam alif. Ataupun lam alif. Tambahan tu sama ada hamzah ataupun lam alif. Jadi 29 itu jawapan yang diberikan oleh Puan Salihah tadi, betul juga. Dan 30 ialah semua sekali. Tak ada masalah, ni bukan soal keimanan. Kita takkan ditanya oleh malaikat ada berapa huruf, tak ada. Dia cuma kita pengetahuan sahaja. Cuma nak menjadi seorang yang alim Quran, fakta-fakta kita kena tajam. Kita kena jawab dengan tajam, structured. Okey, baik. Seterusnya. Tajuk yang kita bincang ni sebenarnya pasal lam ta'rif. Tajuk dia, nama, kalau buka buku tajwid kita kena cari tajuk lam ta'rif. Apa itu lam ta'rif? Lam ma'rifah. Apa tu? Lam kata nama khas. Jadi yang kita bincangkan pagi ni ialah alif lam di awal kata nama khas. Contohnya Asy-syamsu, maknanya matahari. Matahari satu je kan kata nama khas. Al-qamaru, bulan. Bulan satu je. Al-firdaus, maknanya syurga firdaus itu. Kata nama khas, kalau kita buka Quran, ni satu pengetahuan yang semua dah tahu, saya nak ulang balik. Kalau kita jumpa perkataan yang di awalnya ada alif lam ataupun di hujungnya baris dua tanwin, confirm kata nama. Itu confirm kata nama. Saya ulang balik Kalau satu perkataan tu awalnya ada alif lam ataupun selepasnya ataupun di hujung perkataan tu ialah baris dua, syamsun, qamarun, sah-sah itu memang kata nama. Itu memang kata nama. Dan dalam bahasa Arab, untuk beritahu benda tu kata nama khas, kata nama yang satu je yang ada tuan, kita akan letak sama ada alif lam di awal jadi asy-syamsu ataupun letakkan baris dua di hujung syamsun. Maknanya dia kata nama khas. Itu sekadar pengetahuan. Jadi kalau ikutkan dalam buku tajuk kata lam ta'rif ni huruf lam yang disukunkan, maknanya kata nama bersama dengan tambahan al. Cuma kita nak bincang pagi ni, al tu ada dua bahagian, dua jenis, iaitu alif lam qamariyah, poin yang keempat ni, dan alif lam syamsiyah. Kalau tengok dekat atas kepala saya tu dah nampak dah. Satu, cara tulisnya lam tu tak ada tanda apa-apa. Dan selepas lam tu ada sabdu. Bunyi terus asy-syamsu. Memang tak boleh sebut al-syamsu. Bawah tu al-qamaru, lam tu diberi tanda mati dan qaf tu tak ada sabdu. Okey, sebagai flashback dalam Quran kita kena perhatikan tanda-tanda dengan betul. Kita boleh baca Quran dengan tanda sahaja. Mungkin Ustazah Dr. Basir dah ajar semalam. Kalau huruf-huruf yang diberi tanda mati, mana-mana huruf yang diberi tanda mati, huruf tu hukumnya izhar. Huruf tu akan disebut dengan bunyi original. Macam kat situlah. Asy-syamsu, dia akan bunyi mim. Al-qamaru, bunyi lam. Mana-mana huruf mati yang diletakkan tanda mati di atas dia, huruf tu akan disebut dengan jelas, tak ada campur bunyi lain. Itu maksud tanda mati. Sebab tu dalam Quran ada huruf mati yang tak ada tanda mati, ada huruf mati yang ada tanda mati. Yang ada tanda mati itu kita panggil huruf-huruf izhar. Sama ada izhar syafawi ke, izhar halqi ke, izhar mutlak ke. Janji izhar maknanya huruf tu akan disebut dengan bunyi original. Jadi kalau tengoklah, saya sebut tadi bila tanda sukun ada bermaksud huruf tu disebut. Nampaknya dekat perkataan asy-syamsu lam tak ada tanda, bermaksud lam tak ada bunyi. Lam tu takkan dibunyikan. Yang bawah tu al-qamaru, lam ada tanda sukun, bermaksud lam tu dibunyikan. Jadi secara gambar atas kepala saya pun kita nampak dah. Alif lam syamsiyah ialah alif lam yang lamnya tak berbunyi. Lamnya tak berbunyi. Alif lam qamariyah ialah alif lam yang lamnya akan berbunyi. Tengok nama pun tahu dah. Begitu hebatnya ulama memberikan nama kepada tajuk-tajuk buku tajwid. Masya-Allah. Alright. Ni nota apa? Nota Indonesia. Nota Indonesia, pinjamlah sebab tu bahasanya macam tu. Dia kata alif lam tu terbagi dua kan. Satu alif lam qamariyah, satu alif lam syamsiyah. Yang qamari tadi dibaca jelas. Dibaca dengan jelas. Jelas tu apa? Lamnya berbunyi lam. Yang kedua tu dibaca lebur. Lebur tu hilang, maksudnya lam tu tak berbunyi langsung. Tak ada bunyi lam dah. Kepala saya kacau. Okey.
Macam ni. Contoh Qamariyah bawah tu Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Bunyi lam bunyikan lam tu. Rabbil Alamin. Nama dia apa? Alif Lam Qamariyah. Nama tu pun tak kenalah hafal. Malaikat tak tanya. Tapi untuk diri kita, untuk ilmu tambahan kita. Fil ar fil ar fil ar, nampak tak lam tu ada tanda mati atas dia. Bila tanda mati ada kat atas huruf, huruf tu disebut. Berbeza dengan alif lam syamsiyah yang dekat belakang saya ni, dekat belakang bahu saya ni, ilahin nas. Nampak? Hinnas. Secara perkataannya lam tu tak diberi tanda mati, bermaksud lam tu bukan izhar, lam tu takkan disebut, ataupun kalau sebut pun bunyi ni hilang. Siapa yang berbunyi? Nun sebelah dia. Sebab tu nun tu ada tanda sabdu. Nun tu ada tanda sabdu. Nama kes ni ialah kes alif lam syamsiyah. Tak perlu hafal, jangan hafal huruf alif, hamzah, barin, tak payah. Kalau nak hafal silakan, kan. Dia ada formula nak hafal, tapi tak payah hafal, cuma dalam kepala kita susun balik. Kalau orang tanya kita apa itu lam ta'rif, lam ta'rif itu ialah alif lam di awal kata nama. Kata nama khas. Macam mana nak sebut? Ada dua cara sebut. Sama ada lam tu berbunyi ataupun lam tu tak berbunyi. Kalau lam tu berbunyi, nama dia izhar. Lam tu dibaca izhar, secara izhar. Kalau tak berbunyi, lam tu dibaca secara idgham. Secara idgham. Maka apa nama dia? Alif lam qamariyah bagi yang ada bunyi lam, alif lam syamsiyah bagi yang tak ada bunyi lam. Huruf ada berapa? Tak payah hafal. Hafal nombor je. 14, 14. Senang aja. Alif lam qamariyah pun 14 huruf. Alif lam syamsiyah pun 14 huruf. Jadi senang aja. Alif lam, mana pergi lam? Lam kan lam. Dekat syamsiyah. Jadi maknanya 14. Nak kena hafal tak? Kalau rajin, hafal lah. Nota ada, nanti Puan Syazah boleh bagi. Saya pun hafal dia punya khudauti. Maknanya saya hafal dia punya formula saja. Yang penting, bila kita buka Quran, tengok atas lam tu ada tak tanda sukun. Kalau ada tanda sukun, sebut lam. Kalau tak ada tanda mati, dia kosong aja, jangan sebut lam tu. Sebut huruf selepas lam yang telah diberi tanda sabdu. Sabdu tu bermaksud idgham. Saya kira semua di sini hafal simbol-simbol kan. Kita Quran kita kena rajin tengok simbol. Kalau kita hafal simbol tu, kita boleh ingat simbol, kita boleh baca dengan baik insya-Allah. Seterusnya, maka secara mudahnya alif lam qamariyah ialah al yang berbunyi al. Lamnya dibaca izhar, maka diberi tanda sukun. Ada 14 huruf yang tadi tu. Ni, ada 14 huruf yang kalau berada selepas lam mati al menjadikan dia izhar. Nama kes ni juga dipanggil izhar qamari. Juga ni nama lain lah, nickname dia ialah izhar qamari. Kalau orang tanyalah, kenapa kamu baca fil ardi? Kenapa baca Rabbil Alamin? Apa itu hukum apa lam tu? Boleh dua jawapan. Pertama, lam tu izhar mutlak. Mana izhar semata-mata izhar sebab dia dah tak ada izhar mutlak. Yang kedua, izhar qamari. Itu kira hebat lah tu. Maknanya kalau orang tanya kan, kita bukan nak jadi hebat, tidak. Tapi saya sebut balik, bila kita suka Quran, kita cintakan Quran, biar minda kita diisi dengan fakta-fakta yang tajam, yang kita boleh bercakap-cakap dengan orang, kita boleh berbual dengan isteri, dengan suami, kita ada banyak benda nak cakap pasal Quran. Jadi pasal tadi tu, kalau orang tanya, kenapa baca Rabbil Alamin? Apa hukum lam mati di situ? Cakap dengan dia ada dua jawapan. Yang pertama, lam tu izhar qamari. Sebab dia alif lam kata nama khas yang kita tak boleh nak masuk, dia memang izhar. Yang kedua, dia juga izhar mutlak. Dia izhar semata-mata izhar. Subhanallah. Kalau boleh jawab macam tu memang terbaiklah. Saya sebenarnya masa saya degree dulu, saya praktikal di Pesantren Modern Darussalam Gontor dekat Ponorogo, Indonesia. Jadi saya tengok kehebatan orang Indonesia ni mengasaskan sistem pondok yang begitu established. Dia punya pelajar dia mesti mengajar balik. Di Gontor tu pondoknya, pelajar tu selepas 6 tahun belajar,
dia ada dipanggil sebab nama sekolah tu ialah Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Dia kena mengajar balik kepada pondok dia. Dah lepas tahun 2 kiai rasa okey baru bagi grade. Macam tu. Jadi sebab tu orang-orang Indonesia ni hebat. Sebab dia mesti mengajar balik. Okey, sambung balik. Manakala alif lam syamsiyah, kita tengok ini contoh alif lam qamariyah yang paling banyak lah. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ada 3. Pertama dekat mana? Wa takunul, nampak tak lam tu ada tanda mati. Jibalu kal lam ada tanda mati. Nil lam ada tanda mati. Tanda mati tu tanda apa sebenarnya? Yang macam tu. Kalau orang tanya, mati tu apa ya? Tanda mati dalam Quran kita ialah kepala huruf kha. Kha yang ada titik tu, dibuang buncitnya, dibuang titiknya, tinggal yang tu. Itulah tanda mati. Dia bukan bulat. Bulat bukan tanda mati. Tapi kalau orang tanya kita, saya tak puas hatilah dengan tanda Quran, saya nak tukar boleh tak? Saya nak tanya semua, boleh tak kita tak puas hati, kita nak tukar baris atas tu bentuk bulat, boleh tak? Ada siapa Tak yang ingin boleh. beri pandangan? Tak boleh. Tak Mana boleh. tanda? Tak. Okey, kalau kita mengaji dia panggil ilmu resam Osmani, ilmu penulisan Quran. Sebenarnya yang tak boleh tukar ialah, cuba tengok dalam yang contoh saya bagi ni, yang besar-besar tu tak boleh tukar. Waw macam tu, ta macam tu, kaf itu tak boleh tukar. Tak boleh tukar ejaan. Yang boleh tukar yang kecil-kecil. Titik, titik boleh buang. Titik bukan sebahagian resam Osmani. Baris pun bukan sebahagian resam Osmani. Jadi nak tukar baris boleh, janganlah buat, cuma dia bukan perkara yang wajib dipelihara. Yang wajib dipelihara ialah cara tulis perkataan. Jadi maknanya sepanjang contoh-contoh ni, yang kata sukun tu ialah kepala huruf kha yang telah dipotong, itulah tanda sukun. Jadi watakunul jibalu kal ihnil manfush. Kita baca semua dengan izhar qamari. Manakala idgham syamsi, ia ialah al yang lamnya tidak lagi berbunyi. Alif lam syamsiyah ni ialah al apa? Alif lam di awal kata nama khas, yang mana bila kita baca dah tak ada bunyi lam tak berbunyi. Kenapa? Nombor 2, lamnya dibaca dengan idgham. Oleh itu lam tu akan kosong dari sebarang tanda. Lam tu takkan ada apa-apa atas dia, tak ada. Bahkan huruf selepas lam tu yang 14 tu akan diletakkan tanda sabdu. Termasuklah nama Allah, kan, macam nama Allah begitulah. Ada 14 huruf yang menjadikan lam tak payah hafal, saya sebut tak payah hafal. Dan benda ni juga dipanggil sebagai idgham syamsi. Yang pertama tadi izhar qamari, yang kedua ni kalau lam tu tak ada bunyi, idgham syamsi. Idgham syamsi. Ni contoh yang paling senang lah. Syamsiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Nampak lam tak ada tanda mati atas dia walaupun dia mati. Kemudian selepas lam ra yang diberikan tanda sabdu, maka yang bunyi ialah ra. Lam tak ada bunyi, lam dah hilang dah. Ar-Rahmanir Rahim. Nirra. Mana ada nil? Nak sebut pun tak boleh. Okey, ni satu fakta tambahan. Ini sebenarnya rekaan ke apa? Maknanya adakah ulama Quran dia sendiri yang cakap 14 huruf ni tak boleh izhar, kena idgham, ataupun memang Quran diturunkan begitu? Siapa boleh bagi jawapan berani bagi soalan berani? Sebenarnya adakah ini susunan ulama? Ataupun memang Quran turun macam ni? Macam mana tu? Okey, saya tanya saya jawab, tu biasa. Okey. Sebenarnya bahasa Arab dengan Quran tu dah ada lama dah, betul tak? Dia qadim. Quran ni ialah perkara yang kita tak boleh bincang, dia tak ada permulaan. Dia qadim. Quran perkara qadim. Allah Taala qadim, Quran pun qadim. Badi kalamullah. Cuma Allah Taala mentakdirkan Quran ni diturunkan oleh bahasa yang akan datang kemudian, bahasa Arab lah. Quran dah ada, bumi belum ada lagi, orang Arab tak ada lagi, maka bahasa Arab belum digunakan. Tapi Allah Ta'ala takdirkan Quran itu akan diturunkan dengan bahasa yang manusia tuturkan, dan bahasa itu ialah bahasa Arab. Maka memang adatnya orang Arab cakap macam ni. Macam ni lah. Kalau lam jumpa ra, idgham. Memang macam tu.
Lam jumpa ain, izhar. Bil'a. Tak ada orang Arab cakap Al-Rahmah, tak ada. Tak ada. Jadi sebab itulah bagaimana sifat pertuturan bahasa Arab, begitulah Al-Quran diturunkan. Begitulah Quran diturunkan. Jadi jawapannya ialah dulu betul. Pertama memang Allah Ta'ala takdirkan ia begitu. Yang kedua, Quran ini turun bilisanin Arabiyyin mubin, atas cara cakap orang-orang Arab Quraisy ketika itu. Subhanallah. Tiba-tiba dah 9:30. Saya rasa tak cukup masa ni. Okey, depan sikit. Kesimpulannya, kesimpulannya, alif lam qamariyah, lamnya ialah lam yang terletak selepas huruf-huruf berbaris biasa. Mana berbaris atas, bawah, depan. Cara tulisnya ada tanda sukun atas lam. Sebutan lam tu berbunyi sebab dia izhar. Itu alif lam qamariyah. Manakala alif lam syamsiyah, sini sikit. Siapa? Dia lam yang terletak selepasnya huruf-huruf bersabdu. Tulisannya lam tu takkan diberi apa-apa tanda di atasnya. Sebutannya tak ada bunyi. Lam tu dah tak ada bunyi. Alif lam qamariyah selepasnya huruf berbaris biasa. Alif lam syamsiyah selepasnya huruf bersabdu. Cara tulis alif lam qamariyah ada tanda mati atas dia. Alif lam syamsiyah tak ada tanda mati, tak ada apa-apa tanda atas dia. Sebutannya qamariyah ada bunyi lam, namanya izhar. Alif lam syamsiyah tak ada bunyi, sebab dibaca dengan idgham. Jadi itulah dia perbincangan tentang alif lam qamariyah dan syamsiyah. Ada apa-apa soalan tak? Boleh terus tanyakan. Alright. Sekali kalau saya cakap tak relevan, beritahulah kan. Saya rasa ustaz punya contoh tak relevan, kan beritahu je. Ataupun cara mengajar ni tak bagus lah, nanti saya tukar je jadi lagi tinggi ke, lagi rendah ke, beritahu. Okey, baik. Sebab bukan senang sebab kita online ni, kita bercakap pasal kitabullah, pasal benda yang ilmu sebutan. Sebenarnya nak buat online ni tak mudah sebenarnya. Okey. Kalau tak ada, kita boleh masuk kepada tajuk yang seterusnya. Ini lebih penting sebab ini melibatkan cara baca. Dan cara baca ni dia tak diberitahu dengan tanda. Alif lam tadi kita boleh agak-agak sebab dia ada tanda yang beritahu dia. Yang ni pasal hamzah wasal ni dia tak ada tanda beritahu. Kita kena belajar sikit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, komen-komen ada cakap jelas. Okey Ustaz, boleh follow jelas. Ustaz. Alhamdulillah. Okey, saya kecilkanlah, takut kata ustaz besar sangatlah. Okey, saya kecilkan saya punya diri saya. Okey, hamzah dalam Quran terbahagi kepada dua. Cuba tengok tu kan. Yang pertama tu hamzil qat'i ataupun disebut orang Melayu hamzah qata'. Sebenarnya yang betul ialah hamzil qat'i ataupun hamzah qat'i. Dia ta tu mesti dimatikan, bukan qata', bukan hamzah qata', tapi hamzah qata'. Tak apalah, kita orang Melayu kan, sebut je hamzah qata', tak ada masalah. Tapi nama betul dia ialah hamzil qat'i ataupun hamzah qat'i. Okey. Yang mana rupa dia alif tu ada huruf hamzah di atas dia. Ingat, Quran tak boleh sebut alif di atas a. Alif tidak boleh berbaris sama sekali. Alif tidak boleh berbaris sama sekali. Tak boleh kita kata alif di atas a. Saya belajar masa kecil-kecil macam itulah, muqaddam. Alif di atas a, alif di bawah bis. Sebenarnya ialah hamzah yang berbaris. Alif tak boleh. Alif hanya huruf mat sahaja. Alif dalam Quran berfungsi sebagai huruf mati sahaja. Jadi di sini sebut hamzah qata'. Yang bawah tu hamzah wasal. Apa rupa dia? Alif yang ada tanda macam kecil atas tu. Tanda tu apa? Huruf sad yang telah dipotong perutnya. Kesian kan, huruf jim pun kena potong potong perut. Memang semua huruf kena potong perut. Okey, jadi hamzah wasal ialah hamzah yang rupanya alif atas tu ada simbol kepala huruf sad. Jadi nak ingat, qata' hamzah atas dia, wasal sad atas dia. Okey, baik. Secara ni flat baru slide pertama kesimpulan dia. Saya suka tebuk kesimpulan dulu bagi kita faham. Okey. Dia melibatkan isu kalau baca dekat awal, dekat tengah-tengah tak ada masalah. Cuba tengok untuk hamzah qata', petak yang atas kiri tu,
dia kat tengah ke dekat ujung ke sama je, sebab dia ialah huruf disebut sebagai huruf asli. Huruf yang berbaris asli, tak boleh ubah. Hamzah kotak ni yang kalau jumpa hamzah tu, itulah dia. Kalau di baris bawah i, baris atas a, depan u. Dekat awal ke macam idza ja pun i juga. Kat tengah-tengah macam kat sebelah dia wara'ai pun sama juga, sebab dia berbaris asli, disebut baris asli. Okey, apa itu baris asli, apa itu baris tak asli? Pula baris asli itu ialah mana-mana huruf yang ada baris fathah, kasrah, dhammah, itu disebut baris asli. Dia takkan berubah. Atas memang atas, bawah memang bawah, depan memang depan. Jadi hamzah kotak akan sentiasa diberikan baris asli. Sebab tu senang, hamzah kotak ni senang. Sebab tu tajuk yang Puan Syaza berikan, Grab Wajib berikan ialah hamzah yang bawah tu, hamzah wasal. Dia susah sikit sebab dia bukan berbaris asli. Maka jangan sesekali kita sebut alhamdulillah tu ejaannya alif di atas a lam mati. Salah. Tak boleh sebut begitu. Saya masa kat Indonesia tu saya ambil masa sikit nak faham pasal abjad. Kita sebut ABC kan, tapi orang Indonesia sebut ABC. Saya pun tak ingat sangat. Jadi saya macam pening sikit. Saya ambil masa nak sebut contohnya A, B. Saya ambil masa sikit. Tapi sebaiklah bahasa Arab kita sama. Kita sebut alif sama-sama kan. Okey. Jangan sebut alhamdulillah tu ialah alif di atas a lam mati, tak boleh. Sebab pertama yang tu bukan alif. Alham tu itu bukan alif tetapi hamzah. Sebutlah ejaannya ialah hamzah wasal lam mati, bukan alif di atas. Saya macam mana eja saya lupa lah masa kecil-kecil belajar alif di atas lam. Macam mana kita ajar masa kecil dulu, Puan Syazah ingat tak? Kita belajar masa muqaddam dulu, macam mana nak eja alif al tu macam mana Puan Salihah ke kau ingat? Alif di atas a. Tapi kalau alif di atas lam, alif di atas alif. Tak ingatlah Ustaz. Saya pun tak ingat macam mana nak sebut. Sebab tapi jangan sebut alif. The point is muqaddam yang dulu tu kan dia alif di atas a, alif di bawah i, alif di depan u kan. Betul. Tu alif semata, tak ada hamzah masa tu. Betul. Kan? Saya pun membesar dengan kaedah tu. Saya tak ingat cara eja, tapi kalau orang tanya kita, apakah ejaan alhamdu? Kalau orang tanya cakap hamzah wasal lam mati. Jangan sebut alif di atas sebab itu bukan alif, itu bukan huruf alif, itu ialah huruf hamzah wasal. Jadi saya sebut balik, kalau kita sayang Quran, kita gunakan bahasa yang tepat, melambangkan kecintaan kita pada Quran. Okey. Jadi kalaulah dia huruf hamzah wasal, dia tak ada baris. Tu saya nak beritahu tu. Hamzah kotak akan ada baris asli. Hamzah wasal dia takkan berbaris sampai kiamat. Dia takkan diberi baris kerana dia tak hidup. Hamzah kotak hidup. Hamzah wasal memang tak hidup. Dia tidak hidup. Ustaz, dia kenapa cuma agaknya hamzah dia kena duduk dengan bersama alif, dia tak berdiri sendiri Ustaz? Hamzah. Okey, itu cara tulis. Hamzah boleh duduk sendiri sebab hamzah dia macam jaa. Saya tak apalah. Nanti kita tunjuk contoh. Contoh atas tu idza jaa. Kan nampak tak hamzah tak ada alif. Okey. Nampak tak? Okey. Kotak je dia akan duduk dengan alif. Okey, kalau saya tanya, jaa tu hamzah tu hamzah kotak ke tak? Yang a tu. Jaa tu tak tahu. Hamzah sendiri Ustaz. Kotak ke wasal? Gitu. Sebenarnya semua hamzah yang berupa hamzah namanya hamzah kotak. Cuma kenapa ada alif itu nak menunjukkan dia berada di awal perkataan. Itu simbol nak menunjukkan dia itu ialah awal ejaan satu perkataan. Kalau dah kat tengah tak payah dah. Idza jaa tak payah dah. Tapi kalau dia duduk di awal, kita menggunakan tiang alif sebagai rumah. Itu antara penjelasan kenapa ada alif ya, hamzah yang ada alif, tak ada alif. Itu salah satu penjelasan, ada banyak lagi. Jadi hamzah kotak dia akan sentiasa berbaris. Hamzah wasal dia tak boleh ada baris. Sebab tu kita kena belajar pagi ni macam mana nak baca dia. Saya pergi yang senang dulu ya, yang senang, yang belah kanan bawah sekali. Di tengah-tengah bacaan.
Kalau hamzah wasal dekat tengah-tengah, dia jadi tanda mati, senang aja. Dia jadi tanda mati. Dia hilanglah. Hamzah wasal tu tak wujud. Ar-Rahmanir Rahim, seolah-olah nun baris bawah lompat terus dekat ra ataupun lam. Jadi macam dia tak ada. Dia kalau dekat tengah-tengah tak ada masalah. Hamzah wasal ni kalau kat tengah-tengah dia jadi mati. Dia macam tak ada, senang. Yang susah sikit ialah yang nak bincang pagi ni, nak mulakan bacaan dengan hamzah wasal. Jadi kalau tengok kotak yang kiri bawah, saya bagi dua contoh kan. Alhamdulillahi dan ihdina. Dan ada 3 poin saya letak di situ. Kalau selepasnya lam, confirm bunyi dia lam. Alhamdu. Kalau dia sambung dengan lam, memang tak payah fikir, dia jadi al saja. Tapi kalau bukan lam, yang tu ada cerita sikit lah, kita kena bincang pagi ni. Kita kena tengok siapa huruf ketiga dan bunyi yang dihasilkan cuma 2 je. U ataupun I. Dia takkan, hamzah wasal ni takkan berbunyi A, melainkan selepasnya lam. Hamzah wasal akan berbunyi U atau I sahaja. Saya ulang balik Hamzah wasal, kalau kita nak mulakan bacaan, dia tak ada bunyi A, melainkan selepasnya lam, seperti Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kalau nak mulakan dia, yang selepas dia bukan lam, macam ihdi, dia tak ada bunyi ahdi. Dia sama ada ataupun ih. Macam mana tengok? Tengok huruf ketiga. Jom kita bincang sama-sama. Sebentar ya. Alright. Saya besarkan balik. Kalau tak suka tengok, beritahu lah. Nanti saya kecilkan balik. Cuma saya. Okey, baik. Alright. Sentiasa ingat ni. Untuk hamzah wasal. Kalau dekat mula-mula dia ada. Dia akan berbunyi. Tapi kalau tengah-tengah, dia tak ada. Jadi tak payah fikir yang tengah-tengah tu. Kita hanya fikir pada ketika dia nak bermula bacaan saja. Yang kedua, hamzah di awal kalimah, dia akan ada rumah alif. Yang tadi pun saya tanya dah. Hamzah di awal kalimah akan sentiasa diberi rumah. Rumahnya alif sahaja. Dia baris depan pun alif, baris bawah pun alif, baris atas pun alif. Sentiasa berumah dengan alif. Okey. Hamzah qata' yang ada hamzah tu bunyinya direct, tak payah nak hafal-hafal. Bunyi dia sama macam baris. Tetapi kalau hamzah wasal, dia ada perbahasan di mana kalau selepasnya lam, tak payah fikir dah, al terus. Kalau lepasnya lam, al terus. Cuma kalau selain lam, bunyinya akan jadi u ataupun i, seperti dalam contoh ini. Nampak tak? Ni kalau ni tak payah hafal Cuma kalau nak tahu bolehlah. Bunyi u hanya dalam satu perkataan. Bila huruf ketiga berbaris depan. Okey, cuba tengok. Hamzah tu saya letak diri saya kat sebelah sini lah. Sini. Alright. Boleh ke Ustaz kalau tak letak gambar sendiri? Boleh, tapi saya nak letak. Kalau tak setuju beritahu. Okey. Kenapa saya letak love? Saya nak beritahu, kalau huruf ketiga tu baris depan dengan bawah, tak payah hafal. Kalau huruf ketiga baris depan, depanlah hamzah tu. Kalau baris bawah, bawahlah hamzah tu. Seperti mana ud'u. Huruf pertama hamzah wasal, huruf kedua dal mati, huruf ketiga ain baris depan, maka hamzah tu baris depan. Senang aja. Depan, bawah. Unzur. Unzur. Terima kasihlah Imam beri semangat saya untuk letak gambar Puan Lily. Okey, unzur. Huruf pertama hamzah wasal, huruf kedua nun mati, huruf ketiga dha baris depan. Bila huruf ketiga baris depan, depanlah dia. Depan, bawah. Macam juga ihdina. Bunyi i itu ada 5 keadaan, ada 4 keadaan. Pertama, kalau baris bawah huruf ketiga, bawahlah dia. Ihdina, huruf pertama hamzah wasal, huruf kedua ha mati, huruf ketiga dal baris bawah. Kalau bawah huruf ketiga, bawahlah dia. Ihdina, ikshif, isbir ala ma yaqulun. Kalau huruf ketiga yang kedua, bila kita nak bunyikan dengan bunyi baris bawah, bila huruf ketiganya berbaris atas. Seperti mana iqra. Huruf pertama hamzah wasal, kedua qaf mati, ketiga ra baris atas. Sebelahnya istaghfir. Kenapa saya baca is? Kerana huruf ketiga baris atas. Intaliqu.
Mengapa saya baca in, tak baca un? Sebab ta yang merupakan huruf ketiga tu dia berbaris atas. So untuk tiga pertama ni senang. Kalau huruf ketiga tu depan, bawah, atas, bawah. Kan u atau i saja. Tiga ni je cukuplah hafal. Yang dua bawah tu tak payah ingat. Sebab itu susah sikit. Ini cuma fakta tambahan. Di mana dalam Quran kita tak boleh pakai sistem ni secara mutlak. Sebab ada 6 tempat, ada 6 perkataan, ada 6 bentuk perkataan yang tak guna sistem ni. Nanti saya takut pening. Jangan tengok aja, baca je lah. Iaitulah Ibnu dalam surah Al-Kahfi, Imshu dalam surah Sad, Iqdu dalam surah Yunus, Itu dalam surah Taha dan Jasiyah, Itu ni dalam surah Yusuf. Ayat 54 Ustaz. Okey. 1, 2, 3, 4, 5 perkataan ini dia tak boleh ikut sistem yang atas tu, dia special sikit. Cuba tengok Ibnu Ibnu tu walaupun dia nun baris depan, kita tak boleh baca Ubnu. Kita kena baca Ibnu. Nota ni pun saya akan share kan. Jadi saya semua tengoklah yang bawah ni di awal 5 kalimah ini sahaja. Apa dia? Walaupun shin tu baris depan, tak boleh baca umshu, imshu, animshu. Walaupun dot baris depan, tak boleh baca uqdu, iqdu. Yang lagi susah yang dua ni. Surah Taha ayat 64 dan Jasiyah 25, kita tak boleh baca uqtu. Nak baca apa ni? Itu. Bukan itu, itu. Yang sebelahnya itu ni. Saya buka Quran sekarang, saya nak share window iPad saya. Dia terkeluar pula. Sekejap sebentar Senang lah Ustaz, sebab dah ada 5 ni boleh tandakan kat Quran, siap-siap lah kan. Saya dah letak nombor surah tu kan. Jadi boleh tengok terus. Senanglah. Boleh tanda. Sebentar ya. Alright. Saya kalau mengajar guna iPad, saya guna apps Air Server. So saya boleh share screen direct daripada iPad as is macam yang saya scroll. Sekejap ni. Okay, sekarang saya sharekan ni. Alright. Okay. Surah apa tadi? Puan Syazah, yang itu tu surah itu ni surah apa tadi? 54, 59. Surah apa? Surah ke-54. Toha sekejap. Surah Toha 16. Surah ke-54. 54. Okey. 54. Bukan. Sebentar ya. Itu ni. Okey, surah 20. Toha kan? Surah Toha ayat 54 ke Toha? Kalau nota. Cuba ambil yang surah Yusuf. Surah Yusuf. Yang itu ni tu ayat berapa saya tulis tadi? Sekejap Ustaz. Oh, saya kena tengok nota saya sendirilah kan. Sekejap sebentar ya. Sebentar. Itu ni surah Yusuf, surah ke-50. Oh, ni ayat 54, 59. Okey. Yang tu saya nak tahu tu. Okey, baik. Surah Yusuf. Surah 12, 54, 59 Ya. 54. Kita tengok dekat yang saya tunjuk ni, ayat 54. Alright. 54. Ni. Okey. Okey. Ni wa qala al-maliku tu ni. Tengok yang baris atas sekali tu Wa qala sekarang saya share betul gambar Quran. Okey. Wa qala al-maliku tu ni. Memang kita takkan baca, kita takkanlah nak mulakan dengan bacaan tu. Kita memang akan sambung je. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi. Betul tak? Tapi kalau kita nak, katalah kita nak baca dengan gaya sebab macam ni, sebab antara cara baca Quran dalam sembahyang ialah kita baca tu lagunya ataupun cara baca tu mengikut cerita. Kita boleh baca macam ni. Wa qalal maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi
ituni bihi, dia tekankan cerita tu. Maka kalau dia nak baca di situ, dia tak boleh baca utuni walaupun ta tu berbaris depan, dia kena baris bawah. Tapi tak boleh ituni pula, sebab dalam Quran hamzah dengan hamzah tak boleh duduk sebelah-sebelah. Dalam bahasa Arab, hamzah dengan hamzah tak boleh duduk sebelah-sebelah. Memang darah panas. Dia dua orang ni dia tak boleh sebelah-sebelah. Sebab tu satu hamzah tu akan dikorbankan menjadi huruf mad. Itu ni. Macam tu. Sebab tu cara dia ialah kita tak akan baca begitu, kita akan baca itu ni. Itu penjelasan kepada mengapa itu ni dan itu tu dijadikan contoh sebagai bacaan yang saya sebut tadi. Alright, kita sambung baliklah. Masa dah habis lah Puan Syazah. Sekejap. Sikit lagi. Saya ingatkan ada banyak masa, rupanya masa tak banyak. Sebentar ya. Alright. Okey. Sama juga dengan yang bawah tu, mana-mana perkataan imro'a, mana the family of imro'a words in any forms. Sama ada imro'a, imru'un, imri'im minhum. Walaupun ra tu baris atas, kita baca bawah, betul lah kan? Yang kita confuse yang nombor 2 tu, surah An-Nisa ayat 176. Kalau ikut sistem asal sepatutnya umru'un. Sebab apa? Sebab ra baris depan, tapi tak boleh. Ini untuk perkataan imro'a ni, semua bentuknya akan sentiasa dibariskan bawah kalau mulakan bacaan. Kalau tengah-tengah tak apa. Kalau mulakan bacaan. Okey, untuk pengetahuan semua orang dalam ni, yang saya buat bunyi i ketiga dan keempat tu kan, yang di awal 5 kalimah ini dan keluarga kalimah imro'ah ni, semuanya bukan awal ayat. Semua bukan, semua di tengah-tengah. Jadi tak payah fikirlah. Tu kita jangan fikirlah. Cuma kalaulah tiba-tiba nak buat perangai sikit, saya rasa saya nak baca lah. Saya rasa saya nak baca. Boleh lah. Tapi kalau nak ajar orang, kalaupun orang tanya, itu jawapannya. Semua kalimah imro'ah akan diawali pembacaannya dengan baris bawah. Jangan tengok ra. Tengok perkataan. Mana imri'in, imru'un, imro'ah. Tapi ini bahasa Arab lah. Yang atas tu, 5 kalimah ini, ibnu, imshu, ikdu, itu. Ni, baik. Alright. Jadi itulah penjelasan kepada bagaimana nak membunyikan hamzah wasal di awal bacaan. Tengah tak apa, tengah-tengah dia jadi tanda mati, dia terus lompat je. Cuma ni isu kalau hamzah wasal berada di awal perkataan. Itu saja yang dapat dikongsikan pada pagi ini. Terima kasih Puan Syazah, terima kasih semua sahabat-sahabat semua. Masa ni diberi nampaknya begitu cukup-cukup aja. Saya ingatkan ada masa nak bincang mat sebab mat panjang. Tak apalah, kita bincang yang sempat-sempat saja. Wallahu alam, saya serahkan kembali kepada Puan Syazah. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Firdaus. Seronok ya dapat belajar begitu detail begini. Terima kasih sekali lagi Ustaz Firdaus. Kita akan berehat sekitar 10 minit dan bertemu semula jam 10 pagi insya-Allah. Okey. Semoga kembali di dalam petunjuknya, kekalkan Al-Quran sebagai imam kita. Semoga kembali di dalam petunjuknya, kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita.